Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bertemu lagi kita bersama pengacara anda, Fatin Najwa, dalam Apa Kata Doktor. Hari ini saya ditemani oleh 3 orang panel yang dijemput khas untuk membincangkan topik kita iaitu diet dalam Islam. Perkenalkan, di sebelah kiri saya Profesor Siti Majidah yang merupakan pensyarah di UIA dari Fakulti Pengajian Islam. Di sebelahnya pula ialah Dr. Hazlin yang merupakan pakar pemakanan daripada Institut Jantung Negara. Dan di hujung sekali ialah Profesor Madya Dr. Hanisa yang merupakan seorang pakar dalam sains makanan daripada UPM. Apa khabar semua? Sihat? Para penonton yang berminat untuk bersama-sama kami dalam membicarakan topik ini, bolehlah menghubungi kami di talian 0811223344 ataupun melalui Facebook di Facebook Apa Kata Doktor. Okey, bagi Prof Majidah, bagaimana pula diet menurut Islam? Apakah pandangan doktor? Terima kasih Cik Fatin. Dari aspek etika diet Rasulullah ataupun tata cara pemakanan sihat Rasulullah SAW, antaranya adalah mulakan dengan bismillah, gunakan tangan kanan, makan yang berhampiran dulu. Biasanya digalakkan menggunakan 3 jari, dilarang mencela makanan, dan kemudian tidak bersandar ketika makan, kutip makanan yang terjatuh, jilat jari setelah selesai makan, doa setelah selesai makan. Selain daripada itu, berpuasa juga digalakkan dalam Islam. Sebenarnya dalam Al-Quran telah banyak dijelaskan tentang diet yang perlu kita ambil sebenarnya oleh kita semua. Seperti ayat 25 surah Maryam yang bermaksud, dan gegarlah ke arahmu pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Kini sudah terbuktilah bahawa secara saintifik bahawa buah tamar muda adalah makanan yang paling baik, terutama bagi wanita yang melahirkan anak. Berbalik kepada Dr. Hazlin, bagaimanakah cara kita untuk menentukan kuantiti diet yang perlu diambil? Kuantiti diet perlu diambil berpandukan piramid makanan. Kuantiti yang perlu diambil banyak ialah karbohidrat seperti makanan roji kita, dan kuantiti sedikit yang perlu diambil adalah lemak seperti minyak dan margarin. Hal ini penting terutama kepada ibu mengandung dan kanak-kanak yang sedang membesar. Saya ingin mendapatkan pendapat Profesor Hanisa berkaitan masyarakat kita hari ini hanya mementingkan nafsu tanpa memikirkan tentang kesan terhadap kesihatan mereka. Apakah pendapat Profesor? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Fatin. Soalan ini memang sering diperkatakan memandangkan budaya kita di Malaysia kaya dengan bermacam-macam jenis makanan dari berbilang kaum. Sekiranya kita terus-menerus mengambil diet yang tidak sihat, ia akan mendatangkan kesan atau komplikasi yang negatif terhadap kesihatan kita. Rasulullah pun pernah menyatakan kebanyakannya penyakit ini berpunca daripada perut. Mungkin Profesor Majidah boleh membetulkan jika saya salah. Ya, betul tu Prof Nisa. Dalam Al-Quran memang ada mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang bermaksud, makan dan minumlah tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka sesuatu yang berlebih-lebihan. Tadi Prof Hanisa ada menyentuh tentang komplikasi atau kesan daripada diet yang tidak sihat ini. Apa agaknya kesan atau komplikasi yang biasa berlaku? Kebiasaannya kesan yang akan berlaku adalah penyakit perut, usus dan hati. Penyakit perut boleh kita kaitkan di sini adalah ulcer yang berpunca daripada asid perut yang menghakis mukus pada dinding-dinding perut. Kenapa seseorang itu menghidap ulcer? Biasanya ia disebabkan jadual pemakanan individu yang tidak teratur. Makan lewat daripada waktu kebiasaannya akan menyebabkan perut kosong. Pada masa yang sama, asid yang ada di dalam perut tidak dapat bertindak terhadap makanan kerana individu melewatkan masa makannya. Maka asid tadi sepatutnya bertindak terhadap makanan, akhirnya akan menghakis dinding-dinding di perut sehingga berlakunya luka. Nampaknya kita ada panggilan. Kita bersama Puan Salma. Ya Puan, apa soalannya? Soalan saya begini, apakah kesan makanan haram terhadap individu Islam? Prof Majidah mungkin nak ulas tentang soalan yang diajukan tadi? Makanan yang telah diharamkan
dalam Al-Quran, seperti yang kita semua tahu, seperti daging khinzir, mempunyai lemak yang sangat tinggi. Sebenarnya, lemak ni boleh menyebabkan peningkatan kolesterol dan triklorida dalam darah kita. Kesannya nanti adalah penyakit kardiovaskular. Selain itu, alkohol juga boleh menjejaskan kesihatan hati seseorang itu. Sirosis hati biasanya akan berlaku sekiranya seseorang itu mengambil alkohol terlalu banyak dalam tempoh yang panjang. Okey, kita bersama dengan rakan Facebook kita, Encik Herman. Soalannya, saya mempunyai anak yang mempunyai masalah tidak mahu makan sayur. Apakah langkah yang perlu saya ambil supaya anak saya minat makan sayur? Saya rasa Dr. Hazlin boleh berikan beberapa nasihat kepada rakan Facebook kita. Bagi masalah Encik Herman tadi, saya mencadangkan supaya beliau memvariasikan hidangan untuk anaknya itu. Kalau anak kita tidak suka makan sayur, kita cuba memberikan cukup buah-buahan yang juga mempunyai mineral dan vitamin seperti di dalam sayur. Kita boleh menjadikan jus buah, koktail, biskut buah seperti biskut nanas. Yang penting kita mesti bekalkan makanan yang cukup terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak, mineral dan juga serat. Baiklah, sudah bermacam-macam maklumat yang kita dapat daripada diskusi ini. Pada keseluruhannya, diet yang seimbang amat penting dalam menjalani kehidupan seharian bagi mencegah kita daripada kemudaratan. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sampai di sini sahaja topik kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada para panel yang sudi hadir meluangkan masa bersama-sama kami. Semoga perbincangan ini akan dapat disambung pada masa akan datang.